Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kumpulan kami akan menerangkan mengenai pengenalan Perang Badar, sikap keterbukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jeneral perang pertama, kelicikan Abu Sufyan, dan akhir sekali hikmah daripada Perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Wahidah binti Mak Yusof, nombor metrik 066997. Di sini saya ingin menceritakan mengenai latar belakang Perang Badar. Sebagaimana yang kita tahu, Perang Badar merupakan perang yang pertama dalam sejarah Islam di antara orang Islam Madinah dengan kaum musyrikin Mekah. Peperangan ini berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan 624 Masihi. Peperangan ini dinamakan Perang Badar kerana pertempurannya berlaku di pinggir sebuah telaga yang terletak di antara Makkah dan Madinah yang dimiliki oleh seorang yang bernama Badr. Peperangan ini juga dinamakan Al-Furqan, iaitu pemisah antara hak dan batil. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Maksudnya, ingatlah ketika engkau, Muhammad, mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit? Surah Ali Imran ayat 124. Di antara sebab-sebab berlakunya Perang Badar ialah yang pertama, kaum musyrikin Mekah mahu menghapuskan orang-orang Islam Madinah. Yang kedua, berikutan penghijrahan kaum muslimin ke Madinah, kaum musyrikin merasa takut dan berusaha menghapuskan kaum muslimin. Tujuannya ialah supaya kaum muslimin tidak lagi menghina atau mencela Tuhan-Tuhan mereka. Selain itu, mereka juga telah menyaksikan kehidupan kaum muslimin di Madinah semakin stabil dan ajaran Islam semakin pesat berkembang. Ketiga, kekerasan dan ancaman kaum musyrikin Mekah terhadap kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah telah mendorong mereka berusaha menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Selain itu, harta benda mereka yang telah dirampas oleh orang musyrikin Mekah juga telah menyebabkan kaum muslimin bertindak balas dengan mengambil harta perniagaan mereka. Dan akhir sekali, antara sebab berlakunya Perang Badar ialah peristiwa tersebut berlaku dengan penahanan kaum muslimin terhadap kafilah, iaitu rombongan perniagaan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mengetahui maksud kaum muslimin lalu menghantar utusan pulang ke Mekah dan berusaha menyelamatkan harta perniagaan mereka daripada dirampas oleh kaum muslimin. Mereka juga meminta bantuan tentera bagi menentang orang-orang Islam dan tentera yang dihantar kira-kira 1,000 orang. Sementara itu, Abu Sufyan mengarahkan rombongannya supaya mengikut jalan pantai dan kafilah itu pun terselamat. Selain itu, terdapat juga proses berlakunya Perang Badar. Sebelum pertempuran berlaku, 6 orang yang terdiri daripada 3 orang muslimin dan 3 orang musyrikin berlawan satu sama satu. Pihak muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ubaidah ibnu Haris. Sementara pihak musyrikin diwakili oleh Al-Walid bin Utbah, Utbah ibnu Rabiah dan Syaibah ibnu Raniyah. Ketiga-tiga pahlawan Islam telah berjaya membunuh ketiga-ketiga panglima musyrikin tersebut. Berlaku pertempuran hebat antara kedua belah pihak. Kaum muslimin yang bilangannya hanya 313 orang menentang musuh yang jumlahnya seramai 1,000 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa
memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam berjaya menentang orang-orang musyrikin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkenankan oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 9, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Maksudnya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu Dia perkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera daripada malaikat datang berturut-turut. Selepas berlakunya proses perang Badar, terdapat 70 orang kaum musyrikin terbunuh termasuk Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Selain itu, 14 orang tentera Islam juga mati syahid, manakala 70 orang kaum musyrikin ditawan. Seterusnya, tawanan musyrikin Mekah dikenakan bayaran wang tebusan mengikut kadar kemampuan masing-masing. Bagi yang tidak mampu membayar, dikenakan mengajar membaca dan menulis kepada kanak-kanak Islam. Dan akhir sekali, harta perang dibahagikan kepada kaum muslimin. Sebagaimana yang kita tahu, perang Badar ini dibenangi oleh tentera Islam. Terdapat juga kesan apabila berlakunya kemenangan tentera Islam. Antaranya ialah yang pertama, kemenangan tentera Islam dalam perang Badar menjadikan kedudukan negara Islam semakin bertambah kuat dan mantap. Orang yang memeluk Islam di Madinah juga semakin bertambah ramai. Yang kedua, orang-orang musyrikin Mekah meratapi kekalahan dan kematian kaum keluarga mereka dalam peperangan tersebut. Dan akhir sekali, kaum musyrikin Mekah tidak puas hati dengan kekalahan mereka dan menaruh dendam untuk menuntut bela. Perasaan dendam mereka inilah punca kepada berlakunya perang. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Nurul Auni Izzati binti Simin. Saya akan sambung dengan sikap terbuka Rasulullah dalam perang Badar. Antara sikap terbuka Rasulullah ialah menerima cadangan sahabat, di mana kisahnya ialah ketika 15 Mac, kedua-dua angkatan tentera masih berada kira-kira sehari perjalanan dari Badar. Beberapa pahlawan Muslim termasuk Saidina Ali yang telah menunggang di hadapan angkatan tentera utama menangkap 2 orang pembawa air Mekah di Telaga Badar. Mereka bersama dengan Khalifah Perdagangan, para pejuang Muslim terkejut apabila mereka mengatakan mereka bersama dengan angkatan tentera Quraisy. Sesetengah riwayat turut mengatakan apabila Nabi Muhammad mendengar nama semua bangsawan Quraisy yang mengiringi angkatan tersebut, baginda berseru, Mekah telah melempar kepada kamu cebisan terbaik hatinya. Keesokan harinya, baginda memerintah bergerak ke Badar dan tiba di sana sebelum berangkat ke Mekah. Kumpulan Telaga Badar terletak di cerun landai di bahagian timur lembah yang bernama Yal-Yal. Bahagian baratnya pula dikelilingi oleh sebuah bukit besar bernama Akonkol. Apabila tentera Muslim tiba dari timur, Nabi Muhammad pada mulanya memilih untuk berhenti di telaga pertama yang ditemuinya, tetapi baginda diyakinkan oleh seorang askarnya untuk bergerak lagi ke barat dan menduduki telaga yang terdekat dengan tentera Quraisy. Baginda kemudian memerintahkan semua telaga lain ditimbus supaya tentera Mekah terpaksa menyerang mereka untuk mendapatkan satu-satunya sumber air yang tinggal. Selain itu, terdapat juga ibrah-ibrah lain dari perang Badar. Antaranya ialah menerima cadangan Khubab bin Muzir, iaitu Rasulullah terbuka untuk menerima Khubab bin Muzir, lokasi penempatan orang Islam, yang mengisyaratkan perlunya keterbukaan pemimpin dalam memberi
ruang kepada para pengikut untuk memberi pandangan. Seterusnya, bermunajat kepada Allah. Nabi bermunajat kepada Allah menunjukkan sifat baginda sebagai hamba. Antara doa baginda ialah, Ya Allah, jika kamu binasakan kelompok ini, iaitu pejuang mukmin, nescaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ia merupakan pengajaran kepada umat Islam walaupun kita menyusun strategi yang terbaik, kita juga mestilah menyerah urusan kepada Allah. Di samping itu, Nabi juga memberi motivasi walaupun dalam keadaan peperangan kepada para sahabat dengan menunjukkan suatu tempat dan berkata ini tempat si fulan akan mati. Selain itu, terdapat dua iktibar dari sikap terbuka Rasulullah dalam peperangan Badar. Yang pertama ialah kita mestilah bersikap terbuka dalam sesuatu perbincangan. Contohnya dalam kumpulan ataupun mesyuarat, kita mestilah saling memberi pendapat, pandangan, cadangan, sebagainya. Hal ini kerana bagi mengelakkan hanya satu pihak sahaja yang bersuara. Akhir sekali, ialah kita juga mestilah menerima nasihat dengan hati terbuka. Hal ini kerana memberi kesedaran kepada diri supaya berubah ke arah yang lebih baik dan juga tidak dianggap seorang yang sombong. Nama saya Anisha Zuani binti Azman, nombor matrik 068283. Saya akan bentangkan tentang kebijaksanaan Rasulullah SAW sebagai jeneral perang kali pertama. Seperti yang kita tahu, Perang Badar merupakan perang pertama yang dilalui oleh umat Islam di Mekah. Ia merupakan isyarat betapa mulianya umat Islam yang berpegang teguh pada tali agama Allah. Kemenangan besar kaum muslimin tidak terletak pada jumlah tentera yang ikut serta, tetapi terkandung dalam kekuatan iman yang tertanam di sanubari mereka. Dengan keyakinan mereka pada Allah yang sangat kukuh itu, Allah telah menurunkan bantuan. Tidak ada sesiapa yang mampu menahan betapa besarnya pertolongan Allah terhadap umat yang sentiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pertempuran ini berlaku ketika 17 Ramadan 2 Hijrah. Apa yang mahu diperkatakan tentang pertempuran ini adalah kebijaksanaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tahu bahawa dalam pertempuran yang berlatarkan padang pasir, sumber yang paling penting ialah air. Justru itu, sebelum pertempuran ini bermula, Rasulullah SAW memanggil semua para sahabat untuk mewujudkan sebuah war council, iaitu majlis peperangan untuk menghadapi kemarahan angkatan tentera musyrikin dari Mekah. Strategi tentera Islam mudah menghampiri kumpulan telaga air yang berdekatan dengan medan Badar. Hal ini demikian kerana pertempuran dijangka bertepatan di kawasan sekitar Madinah. Maka Nabi tahu bahawa dalam sebuah pertempuran di tengah padang pasir, sesiapa yang menguasai sumber air, maka kemenangan seperti sudah berpihak separuh kepadanya. Maka Nabi memilih sebuah telaga air di Badar sebagai tempat tentera Islam berkampung. Para sahabat mencadangkan agar tentera Islam mara lebih atas ke sebuah lagi telaga air dalam medan Badar yang lebih strategik kerana kedudukan yang lebih dekat dengan tentera musyrikin. Rasulullah SAW selaku seorang pemimpin yang hebat pasti menerima cadangan strategi daripada para sahabat yang dilihatnya jauh lebih baik daripada cadangan pertama. Maka baginda dan tentera Badar berangkat ke telaga yang dimaksudkan itu. Sampai sahaja di situ, Rasulullah SAW mencadangkan agar semua telaga air di medan Badar dikambuskan dengan tanah.
Melalui rancangan Rasulullah ini, sebenarnya strategi ini bertujuan untuk mengheret tentera Quraisy menyerang satu-satunya lokasi air di sekitar Madinah yang masih lagi terjaga. Oleh itu, air ialah sumber yang sangat strategik dalam pertempuran di tengah padang pasir. Ini kerana tanpa air, sebuah penaklukan ke atas sebuah kota kelihatan sangat mustahil, memandangkan tentera tidak akan mampu bertahan lama. Oleh sebab itu juga, tentera Quraisy hanya mampu bertahan selama 3 jam dalam pertempuran ini sebelum melarikan diri kerana pertahanan ampuh oleh tentera Islam. Tanpa air, di tengah padang pasir, sebuah pasukan tentera itu tidak mempunyai masa yang lama. Mereka akan menjadi lemah. Seterusnya, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW sebagai jeneral perang kali pertama ialah ia mengadakan permesyuaratan bersama pahlawan-pahlawan tenteranya, meminta pendapat mereka kerana Rasulullah SAW bimbang jika ada di antara tenteranya yang tidak suka bertempur dengan tentera Quraisy dan ada yang berperasaan angkatan unta yang dikejar telah terlepas jalan. Pasukan tentera Quraisy begitu besar berlipat ganda. Alat perang Quraisy lebih lengkap dan mereka serba kekurangan. Dengan kebijaksanaan sebagai seorang Nabi dan pesuruh Allah, maka Nabi Muhammad SAW mengadakan permesyuaratan bersama pahlawan-pahlawan tenteranya meminta pendapat mereka. Pada mulanya, mereka berkata bahawa mereka keluar hanya untuk perdagangan Quraisy dan bukan untuk berperang. Ketika itu Rasulullah SAW amat merasa susah hati dan berubah wajahnya. Apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat keadaan ini, lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, lebih baik kita bertempur dengan musuh." Diikuti pula dengan Umar radhiyallahu anhu, kemudian seorang sahabat Miqdad bin Al-Aswad lalu berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, teruskanlah pada baran apa yang Allah telah perintahkan padamu, maka kita sertai kamu. Demi Allah, kita tidak akan berkata kepadamu seperti perkataan kaum Bani Israel kepada Nabi Musa pada zaman dahulu. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, maka berperanglah engkau berdua. Kita sesungguhnya akan duduk termenung sahaja. Akan tetapi berkata kami kepadamu sekarang, pergilahmu bersama Tuhanmu, dan berperanglahmu bersama Tuhanmu. Kami sesungguhnya berserta denganmu dan Tuhanmu. Kami ikut berperang. Kita berjuang bersamamu daripada yang lainnya. Kita akan berperang dari sebelah kananmu dan di antara hadapanmu dan belakangmu." Ketika itu Rasulullah SAW juga ingin kepastian dari kaum Ansar. Melihat keadaan itu, Sa'ad bin Mu'az lalu berdiri dan berkata dengan kata-kata yang memberi keyakinan kepada Rasulullah SAW sama seperti kaum Muhajirin, diikuti pula oleh suara-suara pahlawan yang lain. Setelah mendengar kata-kata daripada sahabat dan tenteranya yang sungguh meyakinkan, bercahayalah muka Nabi seraya tertampak kegirangannya. Rasulullah SAW tidak henti-henti memanjatkan doa kepada Allah memohon pertolongan untuk menebalkan iman tenteranya dan meneguhkan semangat barisannya. Rasulullah SAW menghadapkan mukanya kepada sekalian tenteranya sambil memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabdanya yang membawa maksud dan jaminan bahawa tentera Islam yang turut serta di perang Badar dijamin masuk syurga. Mendengar ini, tentera Islam semakin berkobar-kobar semangatnya. Ramai pembesar-pembesar Quraisy yang terkorban pada akhirnya. Mereka bubar dan melarikan diri. 70 orang kaum Quraisy terbunuh dan 70 orang lain tertawan. Manakala tentera Islam pula hanya 14 orang yang syahid, 6 dari Muhajirin dan 8 dari Ansar. Tentera Islam mendapat kemenangan dari sebab keteguhan dan ketabahan hati mereka. Mayat-mayat tentera musyrikin dilempar dan dikuburkan di dalam sebuah perigi atau sumur di Badar. Di Madinah pula,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan pada orang ramai supaya bersikap baik dan belas kasihan kepada orang yang tawanan. Sehingga pada kaum muslimin yang memberikan satu-satunya roti yang ada kepada orang tawanan, sehingga orang tawanan merasa segan dengan kebaikan yang ditunjukkan. Kaum Quraisy terlalu yakin yang mereka akan berjaya memusnahkan Islam yang memang sedikit dari jumlah mereka, tetapi tidak dari semangat. Akhirnya, mereka tidak dapat mengalah tentera Islam kerana semangat tentera Islam begitu kukuh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya menjalinkan silaturahim yang kuat sesama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pentadbir yang berkaliber dan bijak dalam mengendalikan taktik-taktik peperangan. Orang Islam mempunyai pegangan iaitu berjaya di dunia atau mati syahid. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan ke bab seterusnya, iaitu kelicikan Abu Sufyan. Sebelum saya menceritakan dengan lebih mendalam, ingin saya memberikan sedikit latar belakang mengenai Abu Sufyan. Nama sebenar beliau adalah Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Sebenarnya, penceritaan mengenai riwayat hidup beliau, tarikh lahir, tempat lahir ataupun keturunan-keturunan beliau ini tidak dapat dikenal pasti. Namun, dalam kitab Ansab al-Ashraf yang dikarang oleh Ahmad bin Yahya, bahawa beliau Abu Sufyan dilahirkan 10 tahun sebelum tahun gajah. Abu Sufyan merupakan salah seorang pembesar Quraisy yang memerangi Rasulullah dan mempunyai perniagaan tersendiri. Abu Sufyan juga merupakan antara 4 orang pembesar Quraisy yang paling berpengaruh pada ketika itu. Sebelum pentempuran Perang Badar, di sini saya highlightkan 3 topik utama yang berlaku sebelum pentempuran Badar. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mendengar bahawa Abu Sufyan telah tiba di Syams. Hal ini kerana Abu Sufyan membawa kafilah dagangan harta kekayaan kaum-kaum musyrikin yang diiringi sebanyak 30 ataupun 40 orang kaum-kaum Quraisy. Tetapi sebenarnya harta yang dibawa oleh Abu Sufyan itu adalah harta rampasan kaum muslimin ketika di Madinah. Kemudian mereka ini menjual kembali dan hasil wang itu didanakan pula sebagai perbelanjaan ketika menghadapi Perang Badar ini. Poin yang kedua adalah Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk keluar. Menurut Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW bersabda, ini adalah kabilah dagangan Quraisy. Di dalamnya terdapat harta-harta kekayaan kaum mereka. Keluarlah kalian dan semoga kekayaan mereka menjadi kekayaan buat kalian. Namun, menurut Ibnu Ishaq lagi, sebahagian kaum muslimin merespon kepada ajakan baginda dan ada pula sebahagian yang tidak merespon kepada ajakan Rasulullah SAW itu. Poin yang ketiga adalah Abu Sufyan meminta bantuan. Menurut Ibnu Ishaq, ketika pasukan Abu Sufyan mendekati Hijaz, Abu Sufyan mencari-cari informasi dan bertanya kepada musafir yang ditemui sebab beliau takut mereka akan mendapat serangan tidak terduga. Jadi salah seorang daripada musafir yang dia jumpai berkata, sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain akan menyerangmu dan menyerang kafilah dagangmu. Dan disebabkan informasi yang didapat itu, Abu Sufyan bersikap berhati-hati. Lalu beliau menyewa Damdam bin Amru
Al-Ghifari untuk ke Mekah. Abu Sufyan memerintahkan Damdam bin Amru Al-Ghifari ini untuk mendatangi dengan orang-orang Quraisy, meminta bantuan daripada mereka untuk menyelamatkan harta kekayaan mereka dan memberitahu bahawa Rasulullah SAW akan menghalang mereka bersama sahabat-sahabatnya. Lalu Abu Damdam pun terus pergi ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Sanusi, nombor matrik 068232. Baiklah, seterusnya saya akan berkongsi dengan anda semua tentang hikmah-hikmah yang terdapat di dalam peperangan Badar ini. Kalau kita tengok, banyak ya hikmah yang boleh kita ambil daripada peperangan Badar ini. Antaranya iaitu yang pertama, kemenangan daripada perang Badar ini dapat menguatkan lagi kedudukan Islam di Madinah dan menambahkan lagi keyakinan bahawa agama Islam ni adalah pihak yang benar. Peperangan Badar ini dia amat besar artinya bagi agama Islam. Andai kata tentera Islam dikalah dalam peperangan ini, maka tamatlah riwayat orang-orang Islam, malah agama Islam itu sendiri. Jadi kemenangan ni juga dia menguatkan lagi kedudukan Islam di Madinah dan juga menambahkan keyakinan bahawa mereka ini adalah pihak yang benar. Mereka telah mula disegani dan juga ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab lain dan juga digerunilah oleh orang Yahudi dan juga munafikin Madinah. Sebaliknya, pengaruh orang Quraisy Mekah dia mula lemah dan juga merosot. Orang yang ditawan oleh tentera Islam pula, bila mereka balik ke Mekah setelah dilepaskan, dia menceritakan kepada sahabat-sahabat mereka, keluarga mereka tentang kebaikan orang Islam. Jadi cerita ni secara tidak langsungnya dia telah memberi pertolongan yang besarlah kepada perkembangan agama Islam di Mekah. Mereka yang selalunya menerima layanan buruk daripada orang Quraisy ni secara diam, dia telah berhijrah ke Madinah dan juga memeluk agama Islam. Dengan ni, tentera Islam ni dia bertambah dari semasa ke semasa. Peperangan Badar ni juga dia telah memperkuatkan lagi kepercayaan orang Islam kepada Nabi Muhammad dan juga ajaran Islam. Mereka ni sanggup berkorban jiwa untuk kepentingan baginda dan juga agama Islam itu sendiri. Hikmah yang kedua yang boleh kita ambil daripada peperangan Badar ini adalah wahdah adalah asas kejayaan. Walaupun bilangan tentera musyrikin Mekah lebih ramai daripada tentera Islam, tapi mereka ni tidak bersatu hati dan juga berbelah antara takut dan juga berani. Sedangkan tentera Islam walaupun sedikit, mereka tetap bersatu hati dan juga bersatu azam untuk bersama-sama Rasulullah SAW. Walaupun orang Muhajirin dia terpaksa berhadapan dengan kaum dan juga bangsa mereka sendiri. Pada mereka, ikatan tauhid mengatasi segala-galanya. Dengan ini, sebagai orang Islam, kita harus bersatu demi mencapai kemenangan. Hikmah ketiga yang boleh kita ambil daripada peperangan Badar ini adalah munajat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kemenangan kaum muslimin dari awal lagi mula dapat dilihat walaupun pada jumlahnya sedikit. Kaum muslimin yang berjuang dengan keimanan dan keteguhan serta ketabahan hati mereka akhirnya memperolehi kemenangan dengan bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hendaklah kita memohon pertolongan kepadanya dalam melakukan apa sahaja perkara. Rasulullah SAW juga turut mengajar kita, walaupun kita ni telah menyusun strategi yang terbaik, namun jangan kita lupa kepada Allah Ta'ala untuk kita menyerahkan segala urusan kepadanya. Manakala hikmah keempat yang boleh kita perolehi daripada perang Badar ini adalah pemimpin dia perlu memiliki sifat berpandangan jauh dalam melakukan sesuatu perkara. Sebagaimana baginda SAW dia mengambil keputusan mewajibkan setiap tawanan yang ingin bebas dia perlu mengajar sekurang-kurangnya 10 orang anak-anak Islam. Hal ini menunjukkan bahawa pemikiran baginda ni untuk melahirkan umat Islam yang bijak pandai pada masa akan datang untuk membangunkan Islam. Akhir sekali, hikmah yang boleh kita ambil daripada peperangan Badar ini adalah taati pemimpin.
Kita sebagai pengikut perlulah memiliki sifat patuh dan taat pada ketua kita selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syarak. Seperti mana dalam peperangan ni, kita dapat lihatlah sikap para sahabat daripada Ansar dan juga Muhajirin adalah contoh yang terbaik yang perlu diikuti, terutamanya saat getih yang memerlukan keputusan yang padu daripada semua pihak. Mereka ni mentaati apa sahaja arahan Rasulullah SAW bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi di dalam sesebuah organisasi tidak akan maju sekiranya seseorang ahli itu merasakan beliau lebih pandai daripada pimpinan. Maka berkat daripada kesabaran mereka dalam mentaati pemimpin, akhirnya umat Islam ni memperoleh kemenangan dalam peperangan Badar ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salatullah, salamullah ala taha rasul